salah satu kalau sesiapa yang belajar berkenaan dengan finance, kita ada konsep 5C. 5C adalah satu prinsip yang dipegang oleh pihak perbankan ataupun bankers dalam memberikan pinjaman kepada pelanggan-pelanggan mereka. Dan salah satu C-nya adalah capital. Okay? Kalau tak ada cagaran, maka tidak ada pinjaman yang diberikan. Satu lagi adalah cash flow. Okay? Cash flow bermakna kalau dalam keadaan biasa mereka melihat cash flow ataupun perkembangan syarikat 3 tahun yang lepas, dan mereka ingin melihat perkembangan syarikat selepas diberikan bantuan pinjaman ini pada masa 3 tahun yang akan datang. So, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, saya berani jamin 90% peniaga tidak akan berani untuk mengeluarkan ataupun memberikan dokumentasi cash flow ataupun anggaran cash flow yang menunjukkan mereka akan untung secara besar-besaran dan dapat membayar loan yang mereka terima daripada pihak bank secara konsisten. There's a lot of uncertainty dalam keadaan yang kita berada sekarang ini, dan tujuan kerajaan untuk memberi bantuan melalui bank-bank ini mungkin tidak akan tercapai jika mereka masih bersikap sedemikian. Okey, soalannya sekarang, apa yang kita perlu buat? Pihak di PMM dan juga beberapa jabatan, beberapa persatuan yang lain telah pun mengajukan persoalan-persoalan ini kepada Bank Negara Malaysia. Sebahagiannya melalui SME Corp, sebahagiannya melalui perbualan dan juga komunikasi kita direct dengan bank-bank dan juga Bank Negara, representatif daripada Bank Negara. Jadi feedbacknya amat baik. Kalau 2 minggu lepas Bank Negara assign 3 orang pegawai untuk attend kepada persoalan-persoalan kita dan juga laporan-laporan, juga aduan-aduan berkenaan dengan bank-bank tidak memberikan kemudahan kepada orang yang sepatutnya diberikan kemudahan. Pada minggu lepas telah ditambah lagi 3 orang pegawai untuk attend kepada permasalahan ini. Jadi Bank Negara memang mengambil perhatian berat berkenaan dengan perkara ini. Cuma apa yang saya dan rakan-rakan usahawan risaukan adalah, adakah bank sanggup untuk memberikan pembiayaan kepada mereka yang dalam keadaan biasa evaluation bank mengatakan tidak boleh diberikan kepada mereka ini. Kalau COVID-19 punya impact dalam masa 6 bulan akan datang, sudah tentu syarikat akan beroperasi dalam keadaan yang rugi. Adakah mereka ingin memberikan pembiayaan kepada mereka? Dan sepatutnya lah mereka memberikan pembiayaan, kerana inilah orang-orang yang akan merancangkan ekonomi semula selepas COVID-19 ini dan seterusnya pada masa akan datang, dan mereka inilah yang akan memberi gaji kepada pekerja-pekerja di dalam Malaysia ini. Kalau ikutkan statistik, ada 12 juta pekerja dalam Malaysia, dan daripada 12 juta pekerja ini 1 juta lebih, 1.5 saya pun tak hafal, adalah pekerja yang dalam sektor bekerja dengan kerajaan, dan yang lainnya adalah daripada sektor swasta. Dan kalau kita buat kiraan secara kasar, daripada lebih kurang 900 lebih ribu PKS, kalau mereka ini
mengambil lebih kurang 5 orang sahaja pekerja, maka kita akan ada lebih kurang 5 juta lebih orang yang PKS menggaji. Jadi kalau mereka ini tidak dibantu sekarang, maka ekonomi kita secara keseluruhan akan lebih menguncuk tadi, dan lebih ramai orang akan kehilangan kerja, dan ini akan jadi, saya tak Hazbi, saya tak ingat apa perkataan bahasa Malaysia dia, tapi dia akan jadi compounding effect, maknanya sudah jatuh di tiga tangga pada kita rakyat Malaysia. Jadi saya menyeru kepada bank-bank supaya dapat melonggarkan seperti yang disarankan oleh kerajaan Malaysia dan Bank Negara, perkara-perkara ataupun evaluasi yang dilakukan untuk memberikan. Okey, itu satu. Okey. Contoh-contoh yang kita dapat adalah 700 juta daripada pembiayaan ini telah diberikan kepada Bank Skala Nasional, dan Bank Skala Nasional sebenarnya ada beberapa program. Jadi program yang 700 juta ini adalah secara maksimalnya satu orang peminjam boleh dapat maksimal RM75,000. Jadi kalau kita tengokkan sama ada ia cukup atau tidak, 700 juta kalau diberikan kepada 700,000 orang ataupun entiti yang di dalam kategori SME, setiap orang cuma dapat RM1,000 saja. RM1,000 maknanya nak bayar gaji sendiri pun masih lagi belum lepas. Jadi dari segi itu sebenarnya memang belum mencukupi, dan saya menyeru oleh kerana bantuan ini ataupun pembiayaan ini adalah terbuka kepada semua, ianya tidak mengikut kulit, maka saya menyeru ahli-ahli Dewan Perniagaan dan Usahawan Melayu supaya mulakan perlumbaan anda untuk pergi ke BSN dan meminta bantuan yang tersebut. Kerana kalau kita lambat disebabkan oleh kerana kita tidak ada dokumentasi, disebabkan kita tidak cukup syarat dan sebagainya, dan ataupun kita lambat mengambil tindakan, maka kita akan tertinggal. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau semua orang diberikan secara sama rata, memanglah pun dah tak cukup. Dan kalau pembiayaan itu dinaikkan secara average kepada RM50,000 saja untuk satu orang ataupun satu entiti PKS, maka lebih kurang 14,000 usahawan saja yang akan dapat manfaat daripada 700 juta yang kita sebut. Terdengar macam banyak lagi 700 juta, tapi 14,000 saja daripada 700,000 usahawan PKS yang bersifat mikro. Statistik 2015 usahawan mikro adalah 694,000 orang, 694,000 entiti PKS. Cuma lebih kurang 20,000 usahawan yang dikategorikan sebagai sederhana. Yang lain adalah kecil, daripada 900,000 orang PKS tersebut. Itu saya, Hazbi.